Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 5 Julai 2020. Satu kes baharu positif COVID-19 di negeri ini semalam yang dicatatkan di Kota Kinabalu yang menjadikan kumulatif kes di Sabah kini 376. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media berkata kes itu melibatkan saringan petugas kesihatan yang telah tamat bertugas di sebuah pusat kuarantin di Likas. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, tiada pertambahan kes sembuh direkodkan, jumlah pesakit sembuh kekal 356 orang. Jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan seramai 13 orang di 8 daerah iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Tuaran, Sandakan, Pinampang, Kota Belud, Ranau dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Seramai 1,980 pekebun kecil di ladang Bagahak 2 dan 3 Lahad Datu mendapat hak pemilikan geran tanah berkeluasan hampir 7,000 hektar selepas kerajaan negeri bersetuju menyerahkan semula tanah yang diduduki sejak 5 dekad lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata penyerahan geran pemilikan tanah yang sebelum ini diusahakan oleh Sawit Kinabalu sebagai memenuhi tuntutan serta kehendak pekebun kecil di kawasan tersebut. What is important when we know the problem, how can we resolve the problem? It's not only knowing the problem but without solving the problem. What is the problem? Dia nak tuntut tanah ini mereka punya dan kita serahkan ke mereka. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Minyak Masak Jenama Gold keluaran milik anak syarikat Kerajaan Negeri Sawit Kinabalu disandarkan. Menurutnya lagi, Kerajaan Negeri akan membayar pampasan berbentuk sebidang tanah berkeluasan 18,000 hektar kepada Sawit Kinabalu. Bagaimanapun, Sawit Kinabalu perlu membangunkan kawasan tersebut dengan penanaman padi, kelapa dan kelapa sawit selain menerokai kepelbagaian industri hiliran daripada penanaman tersebut yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk di negeri ini. 11 murid tercicir persekolahan di Kampung Kiapat Kionsom Inanam, Kota Kinabalu ditawarkan untuk meneruskan persekolahan mereka di Sekolah Kebangsaan SK Kionsom Inanam. Langkah yang diberikan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, JPNS itu, memberi kelegaan kepada ibu bapa pelajar terbabit. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Mistrin Radin berkata, faktor kemiskinan dan tiada dokumen lengkap menyebabkan kanak-kanak terbabit tidak dapat mendaftar ke sekolah. Saya berharap agar sama ada anak-anak itu tidak pernah bersekolah ataupun berhenti sekolah, tapi masih dalam umur persekolahan iaitu 17 tahun ke bawah. Kami berharap supaya didaftarkanlah kembali ke sekolah sebab pendidikan adalah perkara yang sangat pentinglah diperolehi oleh hak kanak-kanak. Dr. Mistrin ditemui pemberita RTM selepas menyempurnakan perasmian program selia bantu murid asnaf murid cicir anjuran JPNS di Kampung Kiapat Kionsom Inanam, Kota Kinabalu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Kota Kinabalu, Tahniah Jaman berharap para ibu bapa memberi peluang dan sokongan penuh kepada anak-anak mereka untuk meneruskan persekolahan. Dalam majlis ini, murid tercicir dan asnaf turut menerima sumbangan kewangan bernilai keseluruhan RM2,300 dan alat tulis. Seramai 3,000 ketua isi rumah di Dewan Undangan Negeri Adun Keranaan Ranau menerima bantuan COVID-19 berupa makanan asas seperti beras, minyak masak dan gula. Ia bagi meringankan beban golongan memerlukan khususnya yang terjejas pendapatan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan berkenaan disampaikan Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Abdullah Minun Sahirun di Ranau. Bantuan COVID ini kita akan teruskan dan kita akan jajaki semua ahli-ahli masyarakat yang kita dapati yang belum pernah mendapat sebelum ini. Kita mengharapkan dengan bantuan-bantuan ini akan sedikit sebanyak memberi kelonggaran kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Sementara itu, para penerima yang ditemui amat bersyukur dengan bantuan tersebut. Bantuan ini syukurlah untuk dapat dari bantuan COVID-19 ini. Kurang-kurangan meringankan beban yang kurang mampu lah, terjajas lah. Macam yang pertanian dengan yang perdagangan, bisnis sendiri, begitu terjejas semua lah. Pasal bantuan ini kami yang
orang-orang kampung, terutama ketua-ketua kampung ini berbanyak-banyak terima kasih. Saya harap-harap yang penerima-penerima semua itu terimalah dengan ikhlas. Bantuan COVID-19 kerajaan negeri ini akan diteruskan ke daerah Sandakan, Tawau dan Sempurna. Pengusaha inap desa di negeri ini menyambut baik usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam membantu pengusaha pelancongan yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Ia termasuk memberi dana bagi mengembalikan pertumbuhan sektor pelancongan. Penyelaras pengusaha inap desa Seri Serbang Bungawan Jeffrey Hossel berkata bantuan yang disediakan kerajaan dapat menambah baik perkhidmatan inap desa sekaligus menarik kehadiran pelancong tempatan berkunjung ke Bungawan. Saya bersyukur kenapa baru-baru ini telah diumumkan yang mana ada bantuan untuk peserta-peserta homestay atau community homestay daripada kerajaan yang mana untuk kita membaiki pulih atau merangsangkan lagi lah, memberi semangat kepada peserta-peserta homestay yang mungkin selama 4 bulan mereka sedih, pelancong tiada dan modal mungkin berkurangan. Beliau ditemui di Bungawan. Sementara itu, pengusaha inap desa yang ditemui bersyukur dengan bantuan berkenaan. Tapi kalau ada bantuan daripada kerajaan, kita mau buat yang sebaik mungkin, kita mau kasih baiki kita punya produk kita punya. Macam homestay kah, mana ya kekurangan kita tambah begitu. Jadi menggalakkan orang luar datang ke Seri Serbang ni. Kami akan membaik pulih bantuan ini, kami akan membagi sebaik-baiknya lah peruntukan dibaik oleh kerajaan itu untuk membaik pulih apa-apa yang patut dari pelancongan kami nak dan untuk bagi pekerja-pekerja. Tempoh masa PKP, promote melalui Facebook, online, COD, sambutan, saya alhamdulillah. Kerajaan Sabah sebelum ini turut mengumumkan pembiayaan untuk projek kecil berkaitan pelancongan sebahagian daripada geran khas RM10 juta bagi menaik taraf kemudahan inap desa dan produk pelancongan berasaskan komuniti di bawah Sabah New Deal. Industri perkhidmatan makanan tidak dinafikan menjadi antara pilihan ramai dalam usaha meningkatkan status ekonomi ketika berhadapan kenaikan sara hidup. Namun, dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19, sektor berkenaan turut menerima kesan dari aspek penganjuran program latihan. Menurut pengurus program pembuatan kek dan pastri, Norah Tangil, programnya mula beroperasi semula selepas kerajaan membenarkan penganjuran pelbagai kursus pertengahan Jun lalu berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagaimanapun, beliau menghadkan jumlah peserta yang mengikuti program berkenaan dalam satu-satu masa tertentu bagi mematuhi penjarakan sosial yang ditetapkan. Malah, setiap peserta juga akan dipastikan berada dalam keadaan sihat sebelum menyertai program yang dianjurkan. Peralatan yang digunakan juga akan disanitasi selepas digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kita mesti ikut SOP sekarang ni kan, jadi kami hadkan pengambilan peserta kalau dulu sampai 10 hingga 15, tapi sekarang ini hanya 4 hingga 6 saja sebab ada penjarakan begitu. Dan bila diorang datang saja, kami pastikan diorang ini tidak ada sakit batuk, selesma atau demam. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Putatan. Sementara itu, peserta program yang ditemui berpuas hati dengan SOP yang ditetapkan. Memang kami puas hati. Inilah yang kami tunggu dari dulu lagi. Tapi ada juga hikmahnya lah kan. Bagus juga lah. Lagi satu pun menjaga kebersihan begitu kan. Jadi apa-apa pun tangan pun sentiasa bersih sebab membuat kue kan. Kalau di setakat ini okeylah ikut peraturan SOP kan. Kami pun berjaga-jaga juga dalam macam jarak, macam tu kebersihan. Gitulah apa yang diminta dalam SOP kami akan ikut. Jun lalu kerajaan bersetuju memberi kebenaran kepada penganjuran mesyuarat, seminar dan kursus atau latihan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pembukaan semula taman tema di negeri ini patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tinjauan RTM di Taman Tema Air di sekitar Kota Kinabalu mendapati pengusaha taman itu mematuhi SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara.
Ketika ditemui RTM, penyelia Taman Tema di Borneo Waterpark, Siti Malati Awang Tengah berkata pihaknya memastikan semua SOP ditetapkan dilaksana setiap masa, termasuk penjarakan sosial dan pemeriksaan suhu badan. Selain itu, katanya aspek kebersihan kawasan Taman Tema juga turut dititik beratkan. Kami ada bagi limit orang. Kalau masuk bahagian itik, kami bagi limit dalam 6 orang. Satu itik, 1 orang. Sebelum ni memang ada 2 orang lah dalam satu itik. Kalau dalam kolam besar yang gelongsor, kami tengok berapa jumlah yang masuk. Sebanyak 54 taman tema di seluruh negara dibenarkan beroperasi mulai 1 Julai 2020. Sementara itu, pawagam yang mula beroperasi sejak 1 Julai lalu turut mematuhi SOP yang ditetapkan. Tinjauan kru berita RTM di salah satu pawagam di Kota Kinabalu mendapati SOP dipatuhi dengan pelaksanaan pemeriksaan suhu badan, penjarakan sosial, pemakaian pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Pengunjung pawagam yang ditemui menyambut baik norma baharu tersebut. Saya rasa okey lah sebab di sini pun masih ikut itu SOP. Macam sebelum masuk kita kena scan itu suhu. Okey, lepas tu kita masih ikut pakai mask. Lepas tu duduk di dalam pun dia ada jarak juga di antara kerusi ke kerusi. For this moment we need to do lah. We need to do this SOP lah. So no objection actually, but I think we will recover as usual. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Syahrizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.